Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini saya ingin share pengalaman Abang Zahari. Abang Zahari ini ada kelebihan, iaitu hijab terbuka seawal usia 5 tahun. Jom ikuti kisah Abang Zahari selepas ini. Baiklah, Abang Zahari ini saya dah kenali melalui media sosial. Abang Zahari terhubung saya untuk share pengalamannya. Abang Zahari ini berasal dari selatan tanah air. Cerita bermula pada zaman kelahiran Abang Zahari. Nenek dan ibu Abang Zahari menguruskan jenazah wanita di kampung Abang Zahari dan juga kampung-kampung yang berdekatan. Cerita bermula apabila Abang Zahari dilahirkan. Pada hari pertama Abang Zahari dilahirkan, sehinggalah berusia hampir 6 bulan, Abang Zahari sentiasa menangis, tidak kira siang, malam, pagi dan petang, tiada henti. Sehingga kan ramai yang mengatakan itu disebabkan oleh badi mayat. Tetapi benda itu bukannya badi mayat, dia agak berbeza, tidak seperti kes-kes badi mayat sebelum ini. Pelbagai rawatan telah dibuat untuk mengobati Abang Zahari. Tangisan Abang Zahari yang tanpa henti itu seumpama cerita P. Ramli Ahmad Albab. Selepas pelbagai rawatan, akhirnya Abang Zahari tidak lagi menangis. Pada usia Abang Zahari 6 bulan, tangisnya berhenti sendiri dan kehidupan Abang Zahari normal seperti kanak-kanak yang lain. Keadaan mula berubah apabila Abang Zahari berusia 5 tahun. Abang Zahari mula nampak benda-benda yang aneh, makhluk-makhluk gaib. Tapi pada masa itu, Abang Zahari tak terfikir apa bendanya. Abang Zahari mula nampak makhluk-makhluk yang menakutkan, kelibat dan sebagainya. Tapi pada masa itu, Abang Zahari tidak ada perasaan takut sebab kanak-kanak padanya itu mungkin pandang khayalan sahaja. Dan Abang Zahari langsung tidak mengadu hal tersebut kepada orang tuanya. Kehidupan Abang Zahari adalah normal sehinggalah Abang Zahari mencapai usia remaja. Pada masa tersebut, Abang Zahari mula nampak benda-benda yang lebih mengerikan. Abang Zahari boleh nampak makhluk-makhluk yang menakutkan, sama ada di balik pintu, di belakang rumah, di ruang tamu, di dalam bilik, di dalam bilik air dan sebagainya. Ini menyebabkan Abang Zahari semakin takut. Selepas banyak kejadian-kejadian tersebut, barulah Abang Zahari tersedar hijabnya telah terbuka. Keadaan ini amat mengganggu kehidupan Abang Zahari sebabnya makhluk-makhluk yang Abang Zahari nampak kebanyakannya dalam keadaan yang mengerikan dan amat menakutkan. Ada sesetengah makhluk yang nampak seperti manusia dan kadang-kadang Abang Zahari sukar untuk membezakan sama ada itu manusia ataupun makhluk halus sebab keadaannya sama. Cuma orang lain tidak nampak, tetapi Abang Zahari nampak benda tu. Bila orang lain tidak nampak tapi Abang Zahari nampak, bermakna itu adalah makhluk halus seperti rupa Pontianak, Jembalang, Langsuwe dan sebagainya. Ada sesetengah makhluk yang nampak lebih mengerikan berbanding yang ada di kaca TV. Untuk yang kelihatan seperti manusia, Abang Zahari tak ada masalah, tetapi kepada makhluk-makhluk yang mengerikan, kehidupan Abang Zahari sangat-sangat terganggu dan Abang Zahari tidak sanggup untuk menghadapi situasi ini. Abang Zahari cuba berubat dengan berbagai kaedah, termasuklah rawatan Islam. Tetapi tidak ada satu rawatan pun yang berjaya dan semuanya mengatakan hijab Abang Zahari telah terbuka dan tidak boleh ditutup semula. Bermakna Abang Zahari terpaksa menghadapi situasi ini seumur hidupnya. Akhirnya Abang Zahari terpaksa akur dengan kehidupannya. Pada usia 21 tahun, Abang Zahari pernah diganggu oleh makhluk halus. Tetapi Abang Zahari buat tidak tahu sahaja. Sehinggalah pada satu ketika makhluk tersebut meniupkan sesuatu di telinga Abang Zahari dan terus Abang Zahari jatuh pingsan. Dan pada hari itu Abang Zahari telah koma dan telah dihantar ke hospital. Abang Zahari telah koma selama beberapa bulan dan doktor menyatakan peluang Abang Zahari untuk pulih adalah tipis. Tetapi dengan kehendak Allah, keadaan Abang Zahari pulih seperti biasa. Gangguan daripada makhluk halus ini berterusan. Menurut Abang Zahari,
Makhluk halus yang berada di sekeliling kita bukan sikit, bukan satu atau dua, tapi terlalu banyak, tidak terkira. Cuma yang penting pada Abang Zari langsung tidak ambil tahu. Dan yang paling penting, jangan layan makhluk-makhluk tersebut. Sebabnya makhluk itu akan cuba mengganggu, mempengaruhi kita. Makhluk-makhluk tersebut tahu Abang Zari nampak mereka dan mereka cuba untuk mengganggu Abang Zari, melambai-lambai, cuba bercakap dan sebagainya. Tetapi Abang Zari tidak melayan langsung, buat-buat tidak nampak, buat-buat tidak tahu. Sebab Abang Zari yakin sekiranya kita tunduk kepada mereka, mereka akan terus mengganggu. Yang penting pada Abang Zari, kita mesti taat kepada Allah. Jangan kita tunduk kepada mereka. Walau apa pun mereka buat, mereka sebenarnya tidak ada kuasa untuk melakukan apa-apa terhadap kita. Gangguan makhluk halus ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita hadapi, dan ia selalu mengganggu kehidupan Abang Zari. Ia bukanlah satu kehidupan yang mudah. Akhirnya Abang Zari terpaksa akur dengan kehidupannya. Abang Zari perlu bersikap positif. Akhirnya Abang Zari dapat menyesuaikan diri dengan makhluk-makhluk gaib tersebut. Tetapi yang penting, Abang Zari tidak akan tunduk dengan mereka sama sekali. Ini menyebabkan Abang Zari lebih merapatkan diri dengan Allah. Dan sekarang umur Abang Zari telah genap 55 tahun. Dan daripada kelebihan inilah Abang Zari cuba membantu orang yang disampuk ataupun diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Antaranya, jika ada orang yang datang untuk minta bantuan, jika dirasuk ataupun ada masalah saka dan seumpamanya, Abang Zari sedia membantu. Bagaimana untuk Abang Zari tahu jika orang itu memiliki saka atau dirasuk atau disebabkan oleh penyakit biasa seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya? Jika seorang itu diganggu oleh saka ataupun penunggu dan seumpamanya, Abang Zari boleh nampak makhluk tersebut berada bersama-sama dengan pesakit. Syukur Alhamdulillah, Abang Zari telah merawat ramai pesakit dan mampu mengubati mereka yang diganggu oleh makhluk-makhluk halus tersebut. Sampai sehingga kini, Abang Zari masih kerap juga diganggu, tetapi keadaan tidak seperti awal remajanya. Makhluk tersebut masih juga memanggil-manggil dan seumpamanya untuk menarik perhatian Abang Zari. Tetapi Abang Zari dah tak ambil kisah pun. Abang Zari berpesan, jangan kita sesekali takut kepada makhluk-makhluk tersebut, kerana mereka juga adalah makhluk Allah. Kepada mereka yang terbuka hijab di luar sana, perlu tabah dan kuat, kerana ini adalah satu cabaran yang sangat besar. Jangan sesekali tunduk dengan makhluk halus, kerana makhluk halus akan cuba menyesatkan umat Adam. Rapatkan diri dengan Tuhan. Jangan sesekali tunduk kepada mereka, kerana itulah yang mereka mahu. Baiklah, sampai di sini sahaja perkongsian saya dengan Abang Zahri. Jika anda juga ada pengalaman seram yang menarik, boleh email kepada saya di alamat tersebut. Dan seperti biasa, jangan lupa komen, like dan subscribe. Jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.